Pegawai penjara dia tahu. Rupanya pegawai tu main, dia kata, "Ustaz, saya hari pertama kerja di penjara ni, setiap pagi mereka akan main bersusun, mereka londes baju, buka baju, londes seluar apa semua tiap-tiap hari, tunjuk, lepas tu pakai balik, tengok pakai ada apa tak dalam, kan, setiap hari." Dia kata kali pertama masuk nak pitam, bila lalu depan 60 orang 80 orang tu keluar nak pitam, kawan hak lama main, macam mana rasa nak pitam kan? Biasa. Tuan-tuan tengok ada geng penjenayah ni, hak bunuh orang, hak rompak apa semua, hak ganas-ganas ni, mereka tengok air kita tu orang hak duduk penjara dia tahu, ataupun yang kerja di sana, polis yang kerja di jabatan penjara. Subhanallah, saya pun rasa dah benda tu. Bila Nabi cerita malaikat Israel, malaikat Maut jegeh, kita kata awak jegeh, dia seram satu badan, lemah satu badan, nak terbalik. Orang baru orang, kalau malaikat yang sini lagi kita duk faham, kita mengaji lagi faham. Ush, rupanya renungan tu dah getak geletar seluruh badan dah, renungan tu. Siapa pun. Jadi hak roh yang baik ni, Allah, malaikat Maut pun serah dekat, kalau mati baik husnul khatimah, serah kat kumpulan malaikat rahmat. Lepas mai punyalah ramai, bersusun-susun, kita akan tengok bersusun sampai jauh mata memandang, Nabi kata. Sebab nak iring orang mulia, nak iring satu orang yang beribadat kepada Allah, satu orang yang mampu membenamkan nafsu dan selamat daripada godaan syaitan, satu orang yang mengutamakan Allah, satu orang yang mengutamakan Rasul, satu orang yang merindui akhirat, satu orang yang merindui Allah dan Rasulullah. Ia adalah satu perkara yang sukar, terutamanya di akhir zaman apabila manusia mentuhankan bumi dan urusan dunia, menyembah kewangan dan pangkat takhta. Waktu tu bila orang husnul khatimah meninggal, Allah hantar ramai pasukan malaikat. Begitulah yang dijawab juga oleh Al-Imam Syafi'i. Waktu Abdullah bin Abil Hakam mimpi melihat Al-Imam Syafi'i di alam barzakh sana. Yang ni saya cerita sikit. Kemudian bila roh kita dibawa, kita akan dibawa naik ke atas. Dibawa naik ke atas, terbang. Roh lah, roh dia punya peredaran tempat dia ajaib. Nak tahu macam mana? Tunggu hari kematian, kita akan melaluinya. Mesti naik atas. Yang ni ada dalil Quran. Bila roh orang beriman naik, malaikat yang jaga langit pertama sampai langit 7, kesemuanya malaikat yang berbeza-beza. Seorang hak jaga pintu. Luas. Langit ni luas. Satu langit nak habis pusing 500 tahun. Bumi sat ya. Kita kalau naik terbang kan, daripada hujung utara sampai hujung selatan, berapa hari je habis ya? Beberapa hari sahaja. Langit 500 tahun, satu lapis langit. Tapi roh dia lebih laju. Sebab tu roh orang hidup boleh berjumpa dengan roh orang mati di alam barzakh. Hak ni dia bahas dalam kitab Tauhid, dan dalil dia sangatlah banyak. Roh orang hidup, dalil Quran lagi.
Roh orang hidup boleh berjumpa dengan roh orang mati. Yang tu pun sagi juga. Sagi tak sagi, saya nak pergi KL lah lagi. Esok pagi pukul 6 kena ada KLA. Silap ni, saya silap hari bulan kan, punya lah letih, saya tak tahu silap hari bulan. Tuan-tuan sekalian, kalau tak dan tuan-tuan pergi sendirilah ke alam tu. Ni ada yang kalangan kita mungkin bulan ni kan, 2 tahun lepas dengar ceramah ni tak ada dah malam ni, tidak, tak ada habis dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila naik, malaikat hak jaga langit pertama tanya, siapa? Kami nak bawa masuk roh fulan bin fulan. Dia cek nama, ada, barulah pintu langit dibuka. Kerana pintu langit ditutup 24 jam semenjak Rasulullah dilahirkan. Tidak ada lagi jin dan syaitan yang berupaya untuk mendekati langit dan mencuri berita-berita langit daripada perbualan malaikat. Ini hadis sahih juga. Dulu mereka duk curi-curi buat turun, beritahu kat Bomono, beritahu kat Yahpin, beritahu kat Rasul apa nama Kahar apa semua kan, beritahu puak ni seronok lah duk jual maklumat. Lepas Nabi wafat 24 jam pintu langit pertama sampai nombor 7 ditutup, kecuali bulan Ramadan. Ada nama naik. Bila naik, semua malaikat hak duduk di langit pertama hak luas tadi, yang sedang beribadat 24 jam kepada Allah, ada langit malaikat rokok selama-lamanya sampai kiamat. Ada langit malaikat sujud selama-lamanya sampai kiamat. Ada langit malaikat menyebut subhanallah selama-lamanya sampai kiamat. Tak bergerak. Pasal saya sebut sampai kiamat? Sebab bila malaikat Israfil tiup sangkakala pertama, semua makhluk mati termasuk para malaikat. Ketika itu langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Kami akan gulung. Tak ada dah, tak nampak dah langit. Tak ada dah. Kita akan beranjak dan beralih ke alam baru yang ada 2 negeri sahaja, namanya negeri syurga dan negeri neraka. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di langit 7, Allah Subhanahu wa taala pun memuji ruh yang dibawa naik ni. Allah pun puji. Allah Taala kata, letakkan buku amalannya di tempat yang bernama Illiyin. Dalam alam ni saya jumpa ada seorang nama Illiyin, nama dia Al-Zasha'iliyin, senior waktu mengaji Maktab Mahmud dulu. Al-Zasha tu saya tak tahu apa dia. Illiyin tu rupanya kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Tuan-tuan mudah baca ayat tu. Malam ni baru tahu Illiyin ni ialah store untuk simpan buku amalan orang baik daripada Nabi Adam sampai kiamat. Lah ada orang yang dah meninggal yang baik-baik, para nabi, rasul, aulia, salihin, semua di situ. Waktu sampai di langit ketujuh, bila Allah sebut letakkan buku amalannya di Illiyin, maksudnya kita orang soleh. Lepas tu turun, kita akan turun balik pergi ke alam barzakh. Mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Satu alam yang penuh misteri. Kita akan melalui perjalanan itu seorang diri dan amalan kita. Dan Nabi sebut, amalan kamu yang baik itulah sebaik-baik peneman perjalanan barzakh kamu. Turun mai, orang masjid pun dah semayang, kita apa? Ambil kita? Tak. Talqin apa semua? Tahlil. Mazhab kita sunat ditalqinkan.
Wahabi tak mau, sudah, jangan berkelahi, sudah. Tak mau, kalau dia kata dia tak mau buat, tak apa, tak mau buat. Ni dia tuduh kita bid'ah. Dia kata tu dia buat bid'ah, buat dah talqin atas kubur, buat dah tahlil. Talqin ni ada dalam kitab fiqh, maksudnya ulama bahaskan dan ada dalil. Selit juga, Wahabi ni kena selit juga sebab kuih banyak kan. Tuan-tuan sekalian, satu hadis yang sahih, dua. Yang pertama, sesiapa yang pada hari kematiannya, hadis pendek ya, hadis sahih, lalu dia didoakan lebih daripada 70 orang soleh, Allah akan mengampunkan dia dan mengangkat azab kubur daripadanya. Tuan-tuan tengok hari kematian, siapa yang ramai-ramai hari kematian kita? Paling ramai ialah adik-adik dengan kawan-kawan kita. Kawan saya askar seorang, kanser otak, meninggal muda 20 lebih. Tentera, tak ingat dah, laut ke tentera darat, dua tu. Bila hari dia meninggal, 5-6 biji bas, trailer apa semua penuh dengan askar, sebab dia tentera. Kawan-kawan tentera mai, alhamdulillah. Kalau kita AJK motor besar, bikers, maka di hari kematian kita, kita akan tengok, orang akan tengok, ui banyaknya motor besar main, 4-50 biji, semua geng motor besar, bukain tu kan, semua main bukain. Bila kawan kita pergi, pergi semalam lah, bulan lepas baru ride, no, tu lah, mati dah dia pun. Dan apabila orang yang selalu datang ke masjid, kawan-kawannya orang masjid, kawan-kawannya ustaz-ustaz, alim ulama, pelajar-pelajar sekolah-sekolah agama dan tahfiz, maka pada hari kematiannya kita boleh melihat, alhamdulillah, ratusan orang-orang agama ini, ratusan orang-orang soleh membanjiri tanah perkuburan mendoakan orang itu, sesuai dengan siapa kita duk habiskan masa di atas muka bumi. Nabi kata ada 70 orang soleh, Allah akan ampunkan kita dan angkat azab kubur daripada kita, insya-Allah. Pilihlah tuan-tuan. Di Kulim ni berapa puluh sekolah agama, berapa puluh tahfiz tu ada. Bawa beras 10 kilo tiap-tiap bulan, cari 3 tahfiz, cari 3 sekolah agama, kan susah pun. Lepas 3 tahun bobok pi tiap-tiap bulan, ninggal. Lepas pun kata, ustaz, hak duk pi beras tiap bulan tu tak ada dah. Bila? Pagi tadi pukul 7, sagi pukul 2 nak simpan. Tak apa, sagi saya buat pi budak-budak apa, pi semayang. 30 orang budak-budak yang berjiwa bersih, yang setiap hari dengan Quran, semua datang dengan Quran dan berserban jubah elok, penuh perkuburan kita. 1 tahfiz, 5 tahfiz, bukan nak suruh pergi bagi 1000 pun sebulan. 1 tahfiz, beras 10 kilo je, cari 5 tahfiz. Yang kedua, seorang sahabat, juga hadis sahih. Hadis ni sebut bahawa kalau satu orang meninggal, tempoh untuk kita duduk di perkuburan dia yang paling baik ialah selama seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan daging-daging itu kepada orang ramai. Tempoh tu, kerana dalam tempoh itulah ruh itu akan disoal, dan betapa ruh itu, kata Rasulullah, mengharapkan doa daripada orang-orang yang hadir menziarahi di tanah perkuburan. Nabi ajak ketika hari kematian, waktu jenazah dibawa masuk,
maka perbanyakkanlah setiap orang daripada kamu. Ni Nabi sebut ke sahabat. Nabi duk pegang kayu, Nabi duk cucuk kayu tu di tanah. Nabi kata ista'izu billah min azabil qabri. Minta lindung dengan Allah ketika kamu duk hidup ni daripada siksaan azab kubur. Nabi kata minta lindung dengan Allah sementara kamu masih hidup daripada siksaan azab kubur. Nabi duk nampak azab kubur ni boleh dilihat oleh Rasulullah. Nabi dia berjalan, dia boleh tengok dalam kubur. Tu antara mukjizat dia. Waktu dia berjalan tak tidur tu dia boleh tengok. Dalam tidur pun dia pernah dibawa oleh para malaikat pergi ke alam barzakh dan melihat berhadapan. Dalam tidur pun pernah, hak jaga pun dia tengok. Lepas tu bila dia sebut, dia ulang 3 kali. Dia kata minta lindung dengan Allah, minta lindung dengan Allah, minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Minta lindung, minta ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang sedang dikebumikan. Fa innahul ana yus'al. Nabi kata sekarang dia sedang disoal. Sekarang, Nabi kata sekarang. Waktu itulah zaman tu. Bila sahabat dah masuk apa semua dah lama, Nabi duduk di situ lama dah. Nabi kata sekarang minta kepada sahabat kamu supaya diampunkan oleh Allah. Fa innahul ana yus'al. Sekarang malaikat sedang mendatangi dan menyoalnya. Nabi pun ajak baca doa, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, ampunkanlah hamba Allah ni, duduk di bawah ni. Tetapkanlah dia ya Allah lidahnya untuk menjawab soalan-soalan sebentar lagi. Tiap-tiap kali pi tanah perkuburan, mata saya duk perhati apa orang buat. Bukan nak mengumpat, nak kata kita bagus, tak. Nak tengok masyarakat, tengok orang apa orang buat. 6 orang duk pegang hisap, 12 orang menyembang, silat-silat duk mengumpat atas kubur tu. Wallahu alam, ataupun duk berzikir lah kita kata. Memang menyembang ni telinga kita dengar, tak berzikir pun. Telinga ni dengar ni menyembang. Sampai bila? Dia tanya sampai bila? Oh, sampai lambat malam. Kerja bos tak lepas. Oh, jalan jam. Lah, dia sembang jalan jam sampai bila? Tu imam duk baca tahlil apa? Duduk belakang ni tahlil juga, mata tengok mata, tengok mata. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ajak yang hadir tu bagi tahu doa, banyakkan doa. Banyakkan doa yang Nabi ajak. Dia kalau yang hadir tu 70-80 orang semua budak-budak mengaji agama apa semua ni, yang lepas ni senang kita sebut sekali lah, lepas boleh hafal dah, lepas sebut dah. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Bila masuk Nabi kata kamu akan mendengar, duduk di alam barzakh ni, kamu akan mendengar bunyi tapak kaki yang terakhir yang meninggalkan alam barzakh. Dengar. Sebab tu pi tanah perkuburan Nabi ajak assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun, ghafarallahu lana wa lakum. Doa. Pasal apa Nabi suruh bagi salam kepada ahlul kubur? Ulama kata itu antara dalil di setengah keadaan mereka mendengarnya. Itu satu. Dan yang kedua, hadis ni hadis sahih juga, yang Nabi kata kamu mendengar mereka berjalan meninggalkan perkuburan itu, dan ketika itulah ya'ti himalakan, datang 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir, azraqan, kedua-dua mata mereka berwarna kebiru-biruan. Kita kata segak lah macam tu Ustaz. Dia ni aswadan, kedua-dua badannya hitam melekap. Di tangan mereka berdua ada penukul daripada besi. Lalu mereka berdua mendudukkan ruh itu. Ruh masuk balik dalam jasad di alam barzakh. Ruh dikembalikan ke dalam jasad di alam sana.
Walaupun kalau kita korek waktu tu, tengok dia duduk macam tu lah, tapi di alam sana dia didudukkan. Kemudian dibawa duduk dua malaikat tadi mendudukkan lelaki itu, fayujlisanihi, duduk itu lalu lentang itu buat duduk. Nabi kata kemudian lelaki itu akan mula disoal. Soalan yang pertama, man rabbuka? Lalu jawablah lelaki itu berdasarkan amalan yang dia bawa. Kalau amalannya banyak yang soleh, dia akan menjawab dengan jawapan dan lidah yang fasih, Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Soalan ni semua orang tahu, jawapan dia pun semua orang tahu, tetapi yang menjawab ketika itu bukanlah lidah yang zahir yang kita ada. Yang jawab ketika itu ialah lidah kita berdasarkan amalan yang kita bawa. Habis jawab, selesai, maka selesailah sesi soal jawab. Lalu dibawalah dia bukan ke syurga, akan tetapi ke taman syurga, raudatan min riyadil jannah. Bila pergi taman syurga, jumpalah segala sekalian orang yang masuk ke dalam taman syurga. Lalu bersembang-sembanglah mereka, bertanyalah orang-orang lama yang ada di taman syurga itu akan hal keluarga mereka di dunia. Alam tuan-tuan, barzakh ni dia bukan segi empat kata duduk tunggu bila nak kiamat tu tengok jam, tengok hari bulan lambat lagi. Tidak, tetapi dia adalah alam yang luas, boleh berjalan, boleh sembang, boleh rehat, boleh makan. Subhanallah. Daripada situ Allah akan buka satu jalan yang mana ahli-ahli taman syurga ni sudah boleh melihat tempat tinggal mereka di dalam syurga. Kerana itulah setiap hari di alam barzakh mereka akan berdoa, Rabbi ajil bis sa'ah, ya Allah, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah kiamat. Sebab bila kiamat dia tak rasa sakit mati dah, sebab seorang sekali ya. Sakit mati ni seorang sekali saja, dia tak rasa dah sakit mati. Kiamat dia tahu dah tempat duduk dia ialah di dalam syurga. Apabila elok alam barzakh dia, maka senanglah alam-alam selepas itu. Siapa yang sukar alam barzakhnya, maka tersangat sukarlah alam-alam selepas itu. Duduklah alam barzakh, seronok dah, duduk rehat dah. Dia pun tak kebuluk dah nak main ke dunia ni yang susah ini. Di alam barzakh semayang apa tak ada dah, rehat, rehat, pergi berjalan, pergi tengok keindahan. Dia cantik, alam lah, alam. Bukannya awan berjalan atas awan putih semua. Hak tu cerita kartun. Ni alam yang indah, dengan sungainya, dengan alam. Tapi dia taman syurga, tak masuk dalam ni, baru duduk di depan. Tuan-tuan sebab tak pernah masuk lagi taman istana, tak payah sebutlah istana mana kan. Ada satu sultan tu, taman dia saja kita duduk tang tu tak apa dah, dengan ayat terjun, dengan dahsyat lah kan, masuk bawah tanah. Sultan Malaysia lah, bukan di luar. Tu taman sultan, taman syurga. Allahu Akbar. Ada nikmat siap dah, cuma tak masuk syurga lagi, sebab alam barzakh bukan akhirat. Dia di antara dunia dan akhirat, dia duduk tengah. Habis baru pergi masuk alam sana, alam akhirat. Orang hak su'ul khatimah pula melihat wajah malaikat maut bengis. Habis tarik nyawa, bagi kat pasukan malaikat azab, semua bengis. Tadi kita sebut dah, tengok saja pun takut dah, tengok saja pun lemah dah tubuh badan. Bila bawa pergi ke langit, malaikat rahmat sebut nama dia. Malaikat yang jaga langit pertama kata, nama dia ni tak ada.
Dia ni orang bukan soleh, orang taleh, orang yang banyak buat maksiat, tak layak untuk melepasi langit yang pertama. Siap dah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah sebut dalam Quran, tidak akan dibuka kepada mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, syurga tak yang masuk. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Kalau sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru lepas ni boleh masuk syurga. Maksudnya tak masuk lah. Langit pertama tak lepas dah. Lalu dihumban, dilempar. Setelah bukunya diletakkan di satu tempat, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Buku orang jahat, fujar, diletakkan di satu tempat. Semua duduk tang tu. Sekali dengan buku Fir'aun, buku Abu Lahab, semua duduk tang tu. Buku Namruz, satu tempat yang bernama Sijjin. Habis dia. Bila tang langit pertama tu umum buku dia duduk di Sijjin, di saat itulah, bahkan sebelum tu lagi, waktu tarik roh dia, bermulalah kesengsaraan dia. Setiap saat akan sengsara, lebih lama daripada tempoh dia duduk di dunia. Dunia 60 tahun saja. Sebab tu ramai orang bersembang di mahsyar. Bila tanya orang sebelah, kita duduk dunia dulu berapa lama? Ada orang jawab 10 hari. Dia tak sebut 60 tahun, dia tak sebut 70 tahun, dia tak sebut 50 tahun. Dia kata 10 hari macam tu lah. Dia sebut 10 hari, ada yang sebut sehari. Ulama kata sebab dia nisbah dengan panjangnya akhirat. Alam barzakh saja pun 100 tahun. Tak balui sangatlah duk ambil duit orang sebulan 500-600. Tak balui. Boleh makan 12 tahun je. Nak kena siksa 1000 tahun. Belum neraka lagi. Baru barzakh, baru mahsyar. Sebab tu kena cerdik, saya dan kita semua. Kena lempak, turun mai, masuk, roh dia kembali ke dalam badan dia. Malaikat Munkar dan Nakir turun, bagi dia duduk. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata, ni Nabi sebut ni, hadis sahih Bukhari. La adri, dia kata tak tahu. Lalu dipukul. Yang pemukul itu, kata Nabi, seandainya diletakkan di atas gunung yang besar, lalu hancurlah gunung itu. Badan kita besar mana? Adakah orang besar rumah? Gunung pun hancur, badan kita berkecai, tulang pun tak jumpa. Kemudian kembali jadi beli. Tanya. Habis sesi tanya 3 hari ataupun seminggu ataupun 40 hari, khilaf di kalangan ulama. Lalu dibawalah dia ke satu lubang daripada lubang api neraka. Bukan neraka lagi, lubang api neraka. Ketika aku tidur, Nabi kata, aku bermimpi dibawa oleh 2 orang malaikat ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni ada banyak rahsia. Dia bumi Syam. Dia dengan Syria yang paling banyak rahsia sekali. Sebelum kiamat pun penuh dengan rahsia. Nanti di hari akhirat pun kita akan tengok apa rahsia dia. Sangat banyak rahsia. Kalau nak naik ke langit pun mesti ke sana, sebab laluan ada di sana. Laluan had menghubungkan bumi dengan langit ni di sana. Nabi kata aku dibawa ke Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, tanah yang negara suci. Lalu aku sampai di satu tempat, melihat manusia-manusia yang sedang diazab, memegang pisau-pisau yang besar, diletakkan di pipi kanan, ditarik sehingga sampai terbelah pipi kanannya, hatta yablugha qafah,
sehingga membelah tengkuknya ni, sampai sini tarik. Kemudian dia ambil pisau, dia ubah pergi belah kiri, belah ni sambung balik. Dia pun tarik, dia sendiri pegang, tarik pergi belah belakang. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Kedua-dua malaikat tu tak jawab. Dia berkata, intaliq, jom pergi tempat lain dulu. Sampai tempat yang kedua, semua orang melentang macam tu, muka duk sembam. Lepas tu ada seorang lagi berdiri memegang ketulan batu yang besar, lalu dihempak ni, hempak kot ni, sedap-sedap tu, kecai. Fatadahal hajaru, berkecai kepala, berkecai batu. Waktu orang hak berdiri ni pergi ambil balik batu besar, taltaimu, kepala ni Nabi kata bersambung balik. Hak tak sat tu sakit, bukan kata seronok. Sakit lah tadi ni, sakit macam mana kita duk rasa di dunia. Sakit kalau hancur kepala, macam itulah di alam barzakh, sama jenis sakit, cuma azab tu tak sama. Kalau api dunia dia bakar sekali, api barzakh dia bakar banyak kali ganda. Bila dah gabung balik kepala, hempuk balik, kecai batu, berkecai kepala. Hak kawan ni pergi cari pula batu besar. Nabi tanya, siapa? Intaliq, tak jawab. Dia kata, jom bergerak. Sampai satu tempat, nama dia Tanur, tempat bakar. Tempat bakar ni besar, atas dia ada tempat keluar asap. Nabi pun sampai. Bila api tu naik marak, Nabi tengok dalam tu laki-laki dan perempuan melambung-lambung sampai hampir terkeluar melalui bulat lubang itu. Nabi kata lubang atas tu melambung, kena bakar. Bila api tu reda, semua jatuh, bubuk-bubuk jatuh balik bawah. Duk bakar bawah duk bakar hak bara tu. Hak kita duk bakar sate dengan bara tu, punya panas bara tu. Dia naik pula api tu melambung-lambung, lelaki dan perempuan yang kesemuanya telanjang bulat. Nabi tanya, siapa? Intaliq, gerak-gerak Muhammad, ada tempat lain lagi. Sampailah tempat yang terakhir. Bukan terakhir, cerita dia ada lagi lah, saya lah yang terakhir kan. Sampai satu tempat sungai darah. Orang yang akan berenang-renang di tengah-tengah sungai darah. Sungai darah, darah tuan-tuan, ambil setimba jurus tengok. Lepas tu ambil setimba jurus, pengsan. Bau tu, duduk dalam tu, berenang-renang, tenggelam. Bila nak main, Nabi kata hak ramai ni, hak duduk dalam kolam ni, bila nak main dekat, geng hak duduk di atas ni baling ketui batu, kena betul mulut, terkoyak, berdarah-darah, merambu-rambu, masuk balik dalam sungai, lemas di dalam sungai darah. Timbul balik, tuan-tuan bayang no? Sungai hak putih, hak ayak jernih tu pun kalau duduk tenggelam timbul tu pun tak tahan dah. Setiap kali mereka merapati tebing sungai, mereka akan dilontar dengan batu, lalu terbelahlah mulut mereka. Last Nabi pun tanya, tempat apa yang kalian bawa? Tawaftumani laylah fa akhbirani an ma ra'ait. Nabi kata, malam ni kamu berdua bawa saya, apa yang saya tengok? Yang pertama, malaikat kata, lelaki yang memegang pisau itu adalah rajulun kadzab, mereka-mereka yang kuat menipu, dan tipu itu dibawa sehingga semua orang percaya. Banyak tak zaman hari ni? Terlampaulah banyak. Zaman fitnah, orang duk sebar berita melalui WhatsApp, melalui Facebook ni, majoriti berita-berita ni selalunya berita-berita yang palsu, berita-berita yang fitnah. Kadang-kadang kalau betul pun dia aib orang.
mudahnya berbuat dosa besar di akhir zaman ini. Sehari manusia bukan lagi melakukan 2-3 dosa besar, tetapi sehari mereka melakukan 600-700 dosa besar dalam masa 1 jam. Lepas ma'atafis ittifaqiyah tu terbakar, ada peruntukan kerajaan, maka tersebarlah satu mesej dana, dana di bawah sultan lah, dana apalah. Mesej ni untuk kamu saja, jangan bagi ke orang lain. Saya pun dapat. Alhamdulillah, fitnah akhir zaman ni, alhamdulillah, Tuhan tunjuk bila kita amal surah Kahfi, insya-Allah Tuhan akan jaga, betul-betul jaga. Dia mai berkata, dia kata boleh dapat siapa yang ada sekian-sekian tahfiz ke sekolah agama ke, ada anak yatim ke, ada apa ke, ni boleh dapat. Tapi syarat nak dapat, bawa sekali kena masuk dulu RM1 dalam akaun sekian-sekian. Lepas tu hantar balik receipt, kata dah bagi, dah masukkan ni dalam ni. Lepas tu ikut arahan yang seterusnya. Kadzab, Nabi kata penipu-penipu yang akan banyak, yang mana perkara yang mereka tipu itu akan dibawa, dicanang dan dipercayai oleh orang ramai. Betapa banyaknya pada zaman ini, sampai SKMM kena buat peraturan dah, kena buat akta dah lah ni. Admin-admin boleh didakwa sebagainya. Terlalu banyak berita tipu. Dan orang lain pula bila dapat berita, tahu ke tak tahu betul ke tak, yang penting dia orang pertama sebar. Mati betapa ramai hari ni tuan-tuan tengok. Hak umur 20-an, 30-an, umur belah-belah 17, 18, 19, hak Allah tarik umur 40-an ke, dia mati dalam keadaan Facebook dia hidup. Baru 4 hari lepas sembang dengan kita dalam Facebook, baru 3 hari lepas sembang, baru 2 hari lepas, baru 6 jam tak sat duk upload gambar ni. Kadang aib orang naik juga. Dia kata nak bagi kesedaran, aib orang buh dalam grup dah. Grup tu sebab yang orang tengok, 1000 orang tengok. Dalam masa 1 jam dia tanggung 1000 dosa besar menyebarkan aib orang. Subhanallah. Inilah zaman kemuncak fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Ini zaman. Kemudian orang hak duduk dalam rumah api tu terbakar-bakar, itu adalah mereka yang berzina. Dan yang keempat, mereka yang berada di dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Tidak ada rumah hari ini kecuali di dalamnya ada orang yang makan riba ataupun berurusan dengan riba. Balik cek, hak buat pinjaman dengan bank konvensional, yang beli rumah dengan bank konvensional, yang beli kereta dengan bank konvensional, bukan dengan akad Islam. Semua bermuamalah dengan riba. Puluhan juta orang di Malaysia yang terlibat. Puluhan juta orang. Ni dia hak duk tunggu di alam barzakh. Habis satu sesi kena seksa, masuk pula sesi lain. Habis satu tempat, pergi pula di tempat lain. Dan dia hanya duduk di alam, di lubang neraka sahaja.